Muslimat sekalian, bukankah kita belajar Al-Quran, kita salat, kita puasa, kita sedekah, kita belajar itu ini, kita nak jadi orang yang ikhlas? Betul atau tidak? Kita nak ikhlas jadi isteri walaupun diuji oleh Allah daripada suami. Kita nak ikhlas jadi mak yang solehah, mak yang misali. Kalau anak tu menguji sabar kita pun, kita ikhlas juga doa ke dia. Kita ikhlas maafkan anak kita walaupun anak tu tak minta maaf pun dengan kita. Kita nak jadi ibu yang ikhlas ni sebab Allah yang naikkan kedudukan kita jadi mak. Bukannya kita bangga dengan anak, mu tahu dah aku ni mak, mu patutnya tak boleh jawab gini. Bukan menjadikan kita bangga diri jadi mak. Tetapi asbab Allah kurniakan kita anak, kita dinaikkan pangkat menjadi seorang wanita yang bernama ibu. Kerana ibu ini kelebihannya 3 kali ganda berbanding ayah. Jadi seolahnya kadang-kadang kita berterima kasih. Ya Allah, syukurlah muwi anak walaupun anak ni banyak menguji. Sebab anak ni aku jadi ibu. Dan sebab itulah lidah aku ini, Allah berikan lidah kita ni mustajab doanya, lidah seorang ibu. Allahu Akbar, subhanallah. Bukankah semua apa yang kita lalui sepanjang hidup kita, ujian ke, nikmat ke, mayang ke, buat kerja rumah ke, nyapu ke, kita selalu berjuang untuk jadi orang yang ikhlas? Sebab kita tahu Allah hanya menerima amalan yang dilakukan ikhlas kerana Allah. Sebab kita tahu ada hadis Nabi SAW. Ada orang yang mati meninggal dunia lalu dipuji oleh penduduk langit. Puji sebab dia dikenali sebagai orang yang soleh, yang banyak amal ibadahnya. Tetapi apabila rohnya nak menembusi langit, dia dicampak semula ke bumi. Kerana apa? Rupanya kebanyak-banyak amalannya itu dilakukan bukan ikhlas kerana Allah. Sebab itu bila kita belajar tadabbur surah Al-Ikhlas dan kita baca banyak-banyak kali surah Al-Ikhlas, akhirnya kita menjadi al-mukhlisina lahuddin, orang yang ikhlas di dalam agama Allah. Dalam hidup, ad-din juga membawa maksud ikhlas. Hidup dia ikhlas. Dia buat kerja, orang tak puji pun dia buat. Orang keji pun dia buat. Dia buat kerja, saya jumpa orang gini, berapa orang. Wallahu alam, zahirnya kita nampak dia ikhlas. Wallahu alam sejauh mana, Allah lah yang maha menilai. Tapi biasanya orang ikhlas ni, dia ada ciri-ciri dia. Muka dia suka senyum. Boleh tak senyum belaka? Walaupun tak nampak. Sebab apa? Ini disebut di dalam Al-Quran, wajah-wajah ahli syurga itu tergambar pada wajah-wajahnya. Dan antara ciri-ciri orang yang mengikuti akhlak Nabi SAW berwajah manis, berwajah ceria. Sehingga sahabat-sahabat Nabi kata, aku tidak pernah melihat wajah Rasulullah melainkan dalam keadaan tersenyum. Senyum. Sampai orang tanya, Siti mana? Tu Siti senyum tu, wak suka sengih tu. Itu lebih baik daripada Siti mana? Wak muka ketak tu lah. Sebenarnya kita bukan semestinya senyum kerana dapat nikmat. Tapi kita senyum kepada Allah walaupun dalam ujian, sebab kita tahu ujian itu sedang menghapuskan dosa kita. Lalu kita tetap gagahkan diri jumpa orang senyum walaupun dalam hati tu banyak sangat kesedihan, banyak sangat kelukaan. Sebab kita sedang tersenyum kepada takdir Allah, sedang senyum kepada pemberi ujian Allah. Pemberi ujian iaitu Allah. Allahu Akbar, subhanallah. Jadi mukadimah tu panjang, Ustazah bila nak masuk ni. Okey, sekarang kita buka muka surat 2. Tafsir surah An-Nas. Okey, cuba kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Cuba lihat maksudnya. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha pengasihani. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemelihara sekalian manusia, yang menguasai sekalian manusia, Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia, dari kejahatan pembisik penghasut yang timbul tenggelam, yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia, iaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia. Subhanallah. Cuba perhatikan perkataan Al-Khannas pada ayat yang keempat dalam surah An-Nas. Nanti kita akan pergi sesa. Tapi Al-Khannas ini kalau kita tengok terjemahan dalam banyak Al-Quran, kadang-kadang disebut sebagai bisikan-bisikan jahat. Min syarril waswasil khannas, daripada kejahatan bisikan-bisikan Al-Khannas
yang jahat, yang keji. Ada yang juga mengatakan Al-Khannas ini nama jin ataupun nama syaitan yang diberi nama Al-Khannas. Tapi perhatikan, Tok Guru menafsirkan dengan perkataan bisikan penghasut yang timbul tenggelam. Subhanallah. Saya pernah baca beberapa terjemahan tentang perkataan Al-Khannas dan antaranya adalah pandangan mengatakan pendapat yang lebih tepat perkataan Al-Khannas adalah tenggelam dan timbul. Subhanallah. Apabila kita ingat Allah, bisikan itu akan tenggelam. Sebab bisikan tu tak pernah berhenti. Muslimat sekalian, bisikan tak pernah berhenti. Syaitan bisik mana? Cuba tengok. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Syaitan dia bisik kepada dada kita, bukan ke telinga. Direct ke dada. Sebab kita tahu dada ni tempatnya hati kita. Direct ke hati. Bisik gitu, bisik gini. Tetapi bisikan tu tak pernah berhenti. Syaitan tak ada surrender penat ke. Contoh lagi ni mokcik-mokcik tak? Mokcik-mokcik, nampak semua mokcik-mokcik belaka. Wasa hati ada buat muda tak? Tapi sebenarnya saya nampak semua muda. Nak kabarnya macam 30 belaka. Sebab pakai emas tu kan. Kalau buka nampaklah 60 tu. 50 tu lah. Tapi saya nak contoh gini lah. Setan ni dia bukan macam kita. Kan? Ada rehat ke, putus asa ke, dijanji dah dengan Allah. Dalam Al-Quran, dia berjanji dengan Allah. Akan mendatangi manusia. Daripada kiri mereka, daripada kanan mereka, daripada belakang mereka, daripada depan mereka. Itu janji syaitan. Bukannya syaitan tengok, bila kita ni masuk waktu je ambil wuduk, bukannya syaitan kata, mokcik ni mayang di awal waktu, perah rasa. Kalau bahasa kita, perah rasa. Perah ke? Rasa macam, dak, syaitan bila nampak, bukannya dia kata, ya biar je. Kita ambil solat di awal waktu. Betul kan? Bunyi azan kita ambil wuduk dah. Syaitan akan ganggu ketika ambil wuduk. Supaya kita ambil dah kadang terburu-buru ke. Ambil dah kalang ujuk rasa kagum dengan wuduk sendiri. Rasa macam hebat aku ambil wuduk hari ni. Sebab setiap kali ambil ni baca doa ni. Dengar ceramah ustazah itu. Contoh, tiba-tiba rasa ujuk dengan amalan sendiri. Tapi istighfar lah. Bukannya kita terus tinggal dah istighfar. Istighfar tu akan menguatkan balik hati kita. Kemudian, syaitan pun tengok. Oh, yang ambil wuduk dia kacau. Bisik-bisik. Hebat mu ambil wuduk. Hebat. Oh, mesti gugur belaka dosamu ni. Oh, mesti wajah bercahaya esok kat padang mahsyar ni ambil wuduk khusyuk gini. Lepas tu, bukannya kalau kita boleh khusyuk juga, bukan syaitan surrender. Habis dah, mokcik ni memang dah nak kacau dah. Dia biarlah kita nak mayang. Tapi masa akad takbir tu kan, Allah, dia bisik pula. Bak apa mudak keluar ayang siap-siap. Kau dok lepas mayang boleh masuk lalu. Tu yang bila mayang tu, tak apalah. Dok tu ambil ayang siap-siap rendang kalau dok. Lepas mayang boleh masuk lalu. Dia bisik tu. Dia tahu apa urusan kita dak selesai lagi tu. Dia bisik lagi. 2 hari lagi gaji. Kan? Kalau kerja kerajaan lah 3 hari lagi gaji. Boleh dah ni kau nak beli Nokza ni. Contohlah. Bukan beli siapa-siapa lah. Maksudnya bisik tu dia tahu apa yang kita duduk cakap dalam berapa hari. Setan ni, kita bukan ngumpat dia, tak payah minta maaf lah dengan setan. Sebab ada setengah orang dia tanya ustazah, macam mana saya hari tu mengumpat setan. Nak minta maaf dengan setan. Sungguh ni, bukan nawak ni. Ada wak mikir sampai tahap tu. Dan bukannya kita ni tak payah takut lah cakap pasal setan kan.